5, 4, 3, 2, 1. Rumi mempersembahkan pembelajaran berpusatkan murid menggunakan alat kognitif gamifikasi menjana pelajar berketerampilan futuristik dalam biologi KMNS. Antara isu yang dikenal pasti adalah pembelajaran secara konvensional amat membosankan terutama bagi subjek biologi. Manakala berdasarkan laporan kerja calon, pelajar lemah dalam menentukan istilah dan menstrukturkan konsep di dalam sesuatu proses. Ditambahkan lagi, pemberatan paling tinggi dalam jadual penentu ujian PSPM adalah protein sintesis bagi silibus matrikulasi. Dan akhir sekali, melalui pengalaman pensyarah, pelajar lebih menjurus kepada spoon feed. Akibatnya, pelajar tidak dapat mengaitkan pelajaran semester 1 dan semester 2. Melalui pemerhatian penyelidik, pelajar didapati tidak menggemari subjek biologi kerana terlampau banyak isi kandungan yang perlu dihafal dan difahami, terutamanya yang melibatkan proses yang panjang dan tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Penyelidik juga telah menjalankan analisis terhadap kerja pelajar dan soal sidip terhadap pelajar bagi topik DNA replication dan didapati pelajar berada pada tahap lemah dalam memahami proses DNA replication. Oleh itu, penyelidik menetapkan pelajar SDS grade B dan ke bawah mampu mengilustrasikan proses dalam subjek biologi dengan tepat melalui penciptaan permainan digital sebagai objektif am. Manakala terdapat 3 objektif khusus kajian iaitu memartabatkan pembelajaran bermakna dalam biologi, mengubah cara pengajaran guru kepada pengajaran yang berorientasikan teknologi dan meningkatkan daya ingatan murid dan penggunaan otak kanan melalui teknik penghasilan kreatif. Untuk mencapai kesemua objektif, penyelidik telah menggunakan model kajian tindakan Whitehead dan McNish. Di dalam kitab pertama, pemerhatian yang dilaksanakan mendapati pelajar konsisten grade B dalam SPM dan ujian diagnostik. Penyelidik telah berbincang dan membuat refleksi bahawa pelajar tidak menjiwai pembelajaran dan tidak faham kehendak topik kerana pelajar hanya menghafal untuk peperiksaan. Oleh itu, pelajar yang terpilih sebagai sampel perlu menghasilkan permainan digital dalam tempoh 1 minggu sebagai intervensi kajian. Pada peringkat penilaian pula, didapati pelajar dapat menerangkan proses dan prestasi pelajar meningkat kepada tahap sederhana berdasarkan skor KPI. Walaupun pelajar menunjukkan peningkatan dalam pemahaman tetapi berdasarkan penilaian, pelajar berada pada tahap sederhana, justeru penyelidik telah membuat keputusan untuk meneruskan kitar kedua dengan memfokuskan perkembangan pemahaman dan kebolehan memperkaitkan isi kandungan dengan memperbaiki gamifikasi tersebut. Dalam kitar kedua, pada peringkat pemerhatian didapati pelajar masih berada pada tahap sederhana berbanding cemerlang dan menunjukkan kebergantungan yang tinggi kepada nota. Penyelidik telah membuat refleksi untuk memfokuskan perkembangan pemahaman dan kebolehan pelajar memperkaitkan isi kandungan dengan topik lain. Oleh itu, pelajar perlu membaiki gamifikasi dibantu oleh tutor sebagai pembimbing. Pelajar diberi masa seminggu untuk memperbaiki gamifikasi. Hasil daripada tindakan modifikasi, pelajar meningkat daripada tahap sederhana kepada tahap cemerlang. Akhir sekali, penyelidik mencadangkan supaya kaedah ini digunakan dalam topik lain dalam semester 2. Kajian ini telah memberi impak kepada pelajar dan pendidikan biologi.
Dengan kajian ini, prestasi pelajar menunjukkan peningkatan yang signifikan dan memberi impak positif terhadap efektivitas kendiri pelajar. Manakala dalam pendidikan biologi, kajian ini telah memberi kesan yang sangat positif terhadap subjek dan memperkasakan dunia pendidikan masa hadapan. Ini dikuatkan lagi apabila pelajar menyertai pertandingan inovasi dalam memenangi medal perak dan emas. Kajian ini terbukti memberi kesan terhadap diri pelajar dan dunia pendidikan terutamanya biologi. Terima kasih dari kami RUMI.